Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan hari ini. Hari ini adalah pengalaman daripada seseorang yang bernama Ramli. Dari satu cerita yang cukup luar biasa dan panjang, Abang kerat-kerat jadi 4 sebab dia ada 4 pengalaman yang berbeza. Tapi setiap daripada pengalaman dia buatkan Abang rasa kecut perut dan tertanya-tanya. Terutama pengalaman yang terakhir, buatkan Abang ada satu tanda soal yang besar dekat dalam kepala. Jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan permudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita dan memberikan keamanan untuk kita satu dunia. Dan tanpa membuang masa lagi, Abang akan mulakan cerita kali ini dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Cerita kali ini Abang dapatkan melalui email. Dalam beberapa hari yang lepas, Abang ada upload dekat dalam Facebook dan juga dalam Instagram yang mengatakan Abang ada dapat email daripada seseorang dan email tu cukup menakutkan sebab ceritanya tentang rumah diselekoh terakhir sebelum sampai ke kubur. Dengan kata lain, rumah Ramli, watak dia Ramli kali ni. Rumah Ramli sangat dekat dengan kawasan kubur. Tapi yang menjadi satu persoalan yang besar adalah dia bagi tahu dalam tu lokasinya adalah TG, huruf T dengan huruf G. Abang email juga dekat dia balik nak tanya T dengan G itu sebenarnya mewakili apa? Tanjung ke? Tak pun Terengganu. Jadi bila dah berapa lama abang email tak dapat juga balasan, abang anggap TG tu adalah Terengganu. Jadi kalau siapa-siapa yang tahu tentang cerita ni boleh komen-komen dekat abang, boleh bagi tahu sebenarnya ini adalah Tanjung atau Terengganu. Okey, jom kita mulakan cerita. Cerita ni berlaku bermulanya pada tahun 1985. Pada waktu tu memang keluarga Ramli baru aja pindah dekat satu kampung dekat kawasan Terengganu ni. Dan disebabkan diorang ni adalah keluarga baru yang masuk dekat dalam kampung tu dan diorang pun dapat tanah, dapat beli tanah dekat kampung tu. Cuma yang tak jadi bestnya kata Ramli, tanah tempat tinggal mereka iaitu rumah tempat bapa didirikan adalah tanah yang paling hujung dekat dalam kampung tu. Dan tanah tu adalah kawasan yang dekat-dekat dengan kawasan kubur. Selalu orang tersalah. Kalau nak pergi rumah dia patutnya belok ke kanan. Kalau nak ke kubur belok ke kiri. Selalu terjadi kalau orang nak hantar jenazah terus belok ke kanan, terus sampai depan rumah dia. Agaknya orang yang hantar jenazah tu pun huru-hara. Ini biar betul rumah ke kubur ni. Jadi banyak kali berlaku peristiwa yang keluarga diorang menerima tetamu yang berupa jenazah dan ahli keluarga jenazah. Sebab kebanyakan daripada orang salah anggap rumah diorang adalah sempang untuk ke kubur. Padahal sempang ke kubur depan lagi tapi belah kiri bukannya belah kanan. Disebabkan rumah Ramli ni adalah rumah terakhir, sempang terakhir sebelum sampai ke kawasan perkuburan dekat kampung tu. Jadi ada beberapa cerita yang dia nak sampaikan yang abang nak sampaikan kepada semua tentang pengalaman Ramli. Yang pertamanya, waktu tu dia kata dia masih lagi sekolah rendah. Dan itu adalah baru awal-awal dia pindah dekat kampung tu. Jadi dia kata dia selalu keluar daripada rumah, pergi bergaul dengan orang-orang kampung tu, termasuk dengan kawan-kawan yang satu sekolah. Sebelumnya dia duduk dekat tempat lain dalam negeri yang sama dia kata, cuma di kawasan yang berbeza, iaitu di kawasan tanah keturunan dia, tanah pusaka. Tapi kali ni dia memang bapak dia beli tanah, bapak dia buat rumah. Rumahnya tak besar sangat, dia kata rumahnya cukuplah seadanya dan mereka sekeluarga tinggallah dekat situ. Nak jadi ceritanya, pada satu hari pada waktu tu Ramli baru balik daripada sekolah. Waktu tu dia kata lebih kurang pukul 7 malam. Dia memang agak lewat juga balik pada waktu tu sebabnya ada banyak aktiviti dekat sekolah. Jadi bila sampai dekat rumah tu dia siap-siaplah, siapkan diri sebab selalunya mereka semua akan berjemaah bersama-sama dengan si ayah, berjemaah sembahyang maghrib dengan sembahyang isyak. Selalunya selepas sembahyang isyak barulah mereka semua akan makan bersama-sama. Sewaktu Ramli balik sampai dekat rumah pukul 7 pada waktu tu, rumah diorang ni memang daripada rumah diorang boleh nampak kawasan kubur tau. Dan pada waktu dia balik tu, dia nampak macam ada orang pegang andang. Tahu tak andang tu macam torchlight? Salah. Unggun api.
banyak unggun-unggun api di kawasan tanah perkuburan tu. Jadi dia tanya dengan mak dia, "Mak, ada orang meninggal ke? Ada orang kena kebumikan ke?" Mak dia cakap, tak ada siapa pun yang meninggal. Itu ada banyak orang pasang andang tu, maksudnya unggun-unggun api tu, torchlight tu. Mak dia cakap, buat tak tahu je lah. Kita ni sekarang dekat kawasan orang. Lagipun kita baru duduk dekat kawasan ni. Dan kawasan kita pula sebelah dengan tanah kubur. Tanah tu kubur tu pula memang dah ramai orang meninggal kat situ sejak puluhan tahun yang dulu. Jadi faham-fahamlah. Jangan tegur. Jadi lepas bila dia dapat penjelasan daripada mak dia macam tu, dia pun terus siap-siapkan diri, sembahyang maghrib, sembahyang isyak, barulah makan malam. Selepas makan malam, habis je daripada makan malam tu, sesuatu yang pelik berlaku. Diorang sekeluarga mula dengar ada orang berzikir dekat kawasan tanah perkuburan tu. Jadi disebabkan suara berzikir tu agak perlahan, pada awalnya mereka, Ramli dengan adik-beradik ni buat tak tahu je lah suara berzikir tu. Nak pula dia waktu tu anak yang sulung. Jadi bila dengar bunyi-bunyi macam tu, adik-beradik lain, baik lelaki baik perempuan, takutlah, bergantunglah kepada abang. Mujuk pada waktu tu mereka semua tidur dekat kawasan luar rumah. Maksud abang bukan luar rumah, tapi dekat kawasan ruang tamu. Diorang pasang kelambu dekat situ. Jadi tak adalah takut sangat sebab tidur ramai-ramai. Tapi disebabkan suara orang berzikir tu pada awal malam tak adalah terasa sangat. Tapi bila dah malam yang sunyi, lebih kurang pukul 11 dengan 12 malam macam tu, bunyi suara orang berzikir. Jadi kita yang nak tidur ni pun rasa terganggu jugalah kan. Jadi adik-beradik di dalam keadaan yang sangat takut dengan bunyi-bunyi zikir tu. Nak kata bunyi zikir tu tak juga. Tapi bunyi tu macam bunyi orang ramai. Lebih kurang 50-60 orang. Bunyi orang agaknya lah orang berzikir. Bila keadaan berzikir tu jadi macam sangat menyeramkan, si ayah ni tadi, ayah kepada Ramli pun keluar daripada rumah. Dalam beberapa minit selepas keluar daripada rumah, mungkin dia nak tengok keadaan apa sebenarnya yang berlaku kat tanah penguburan tu. Dan dia pun masuk ke dalam semula. Lepas masuk ke dalam semula, waktu tu Ramli memang belum lagi tidur. Dia pasang telinga apa perbualan mak dengan ayah dia. Jadi melalui perbualan mak dengan ayah dia, rupanya tujuan ayah dia keluar daripada rumah nak tengok sebenarnya dekat luar rumah, dekat kawasan kubur tu betul-betul ada orang ke tidak. Mengikut kata si ayah, selepas mak dia tanya, memang dekat kawasan perkuburan tu tak ada orang, tapi ada banyak andang-andang ataupun nyalaan-nyalaan api. Selepas ayah dia pergi dekat sedikit dekat kawasan kubur tu, tapi bukan masuk dalam kawasan kubur, dekat sikit dengan kawasan kubur, bunyi zikir-zikir tu automatik hilang dan nyalaan-nyalaan unggun api tu hilang macam tu aja. Fahamlah si ayah yang sebenarnya yang berzikir dan juga yang menyalakan unggun-unggun api tu sebenarnya bukanlah daripada alam kita, daripada alam sebelah. Tapi selepas si ayah masuk semula dekat dalam rumah, tutup je pintu, bunyi zikir tu kembali bergema. Kata Ramli pada waktu tu, dia betul-betul rasa macam susah nak tidur. Sebab bunyi zikir tu walaupun perlahan, disebabkan malam, bunyi zikir tu betul-betul kuat. Tapi disebabkan pada waktu tu dia pun dalam keadaan yang sangat penat, banyak aktiviti harian dekat sekolah. Jadi entah sedar dengan tak sedar, dia terus tertidur. Bila besok paginya dekat sekolah, dia bertanyalah dengan kawan-kawan, pernah tak dengar orang berzikir dekat dalam kawasan kubur? Tapi semua menjawab jawapan yang sama. Kita orang tak dengar pun sebab rumah kita orang memang jauh daripada kawasan perkuburan. Rumah Ramli je yang paling dekat dengan kawasan perkuburan. Dengan kata lain, Ramli je yang dengar benda tu, orang lain tak dengar. Mengikut kata Ramli, bukanlah setiap masa ada perkara-perkara pelik berlaku dekat kubur tu. Ada beberapa peristiwa je yang cukup-cukup menjadi ingatan. Dia terkenang-kenang sampai sekarang. Dan peristiwa yang kedua ni berlaku pada waktu dia sekolah menengah. Awal-awal sekolah menengah, lebih kurang tingkatan 1, tingkatan 2. Masih lagi dia duduk dekat rumah mak ayah dia, duduk dekat rumah sempang terakhir sebelum sampai ke kubur. Pada waktu ni dia kata, tiba-tiba berlaku satu kejadian yang agak menegangkan. Bila ada salah seorang daripada bomoh lah, nak kata bomoh tu tak jugalah, abang rasa dia guna perkataan seorang pakcik yang pandai mengubat. Kira bomoh jugalah kita ambil bomoh.
bomoh tiba-tiba, bomoh kampung tu meninggal dunia. Orang kampung memang banyak dapat hikmat dengan bomoh tu. Baik demam, baik sakit, kena langgar polong, kena apa, baik jumpa bomoh tu. Dan kalau jumpa dengan bomoh tu, mesti kena bawa pengeras, kena bawa makanan. Macam pulut kuning, ayam tonggeng tu macam, kena bawa macam tu. Sebab bomoh tu akan gunakan barang-barang yang dibawa oleh si yang nak mengubat untuk dia tawar-tawarkan dan dimakan oleh pesakit tu sendiri, barulah pesakit tu akan baik semula. Itulah cara perubatan dia. Dan bomoh ni memang sangat terkenal dekat dalam kampung tu. Cumanya peristiwa pada hari tu berlaku satu benda yang sangat pelik bila bomoh tu accident. Dia bawa motor, lepas tu dia accident langgar pokok dekat kawasan kebun. Jadi kecoh lah cerita tu. Bomoh tu tiba-tiba accident. Disebabkan tu ramai jugalah budak-budak muda yang bercakap-cakap lah tentangnya. Ini bomoh ni meninggal, jangan-jangan malam karang dia bangun ke apa. Sebab ada yang percaya yang bomoh ni bukanlah mengamalkan perubatan-perubatan ruqyah yang seperti dianjurkan Islam, tapi mungkin mengamalkan perubatan-perubatan perantara dengan jin ke, dengan apa ke, dengan alam sebelah je. Jadi sebab itu waktu dia mati, ramai orang yang bercakap-cakap tentang kematian dia ni. Agak tak berapa nak wajar. Jalan tu pula lurus, dia kata tak ada longkang, tak ada apa. Entah macam mana kenapa tiba-tiba si bomoh ni boleh melanggar kawasan pokok yang besar dekat kawasan kebun pula tu. Pelik juga. Jadi pada kes tu berlaku lebih kurang pukul tengah hari. Jenazah dihantar ke hospital untuk dibuat postmortem, untuk diperiksa apa-apa yang patut. Jadi mengikut kata ketua kampung pada waktu tu, jenazah itu perlu dah dikebumikan pada hari yang sama, pada waktu yang sama. Maksudnya dia meninggal pada lebih kurang pukul 12 tengah hari, dia perlu dikebumikan untuk hari yang sama untuk mengelakkan daripada perkara-perkara buruk berlaku. Ramli pada waktu tu memang tak berani nak pergi ke kawasan kubur sewaktu majlis pengkebumian tu dilakukan. Tapi Ramli tengok van jenazah tu melintas depan rumah dia. Pada waktu tu van jenazah yang digunakan oleh kampung tu agak uzur juga. Tapi bila van jenazah tu melintas dekat depan rumah dia, bulu roma dia tiba-tiba naik. Selalu sebenarnya van jenazah tu melintas depan rumah, tapi tak pernah dia rasa takut. Entahlah kenapa hari tu van jenazah melintas depan rumah, dia tengok, dia rasa seram lain macam. Waktu tu pukul 9 malam. Pada awalnya, emak Ramli suruhlah Ramli pergi ke kubur juga nak tengok-tengok lah, menziarahi, buat apa yang patut. Tapi bila dia tengok Ramli muka pucat dan jaganya, jadi dia tak kasih lah anak dia pergi ke kawasan kubur. Jadi selepas majlis pengkebumian tu yang dihadiri oleh ramai orang kampung, termasuk bapa Ramli sendiri, dah habis-habis ke bumi tu. Yang ni yang seramnya. Lepas dah habis-habis ke bumi tu lebih kurang pukul 10 malam, semua orang balik ke rumah masing-masing, termasuk bapa Ramli. Bila sampai dekat rumah, mak dia tanyalah, ada apa-apa pelik berlaku ke? Bapa dia cakap, waktu pengkebumian tu tak ada apa-apa pelik berlaku. Cumanya waktu tu kalau nak ke bumi malam, kena pasang lampu gas. Jadi ada beberapa kali lampu gas tiba-tiba padam. Nak pula waktu jenazah nak diturunkan dekat dalam liang lahat. Ya Allah, nak turunkan dekat dalam liang lahat tiba-tiba bergelap. Kalau abang yang tukang turunkan, dengan abang-abang meloncat keluar. Dia kata, bapak dia cakap waktu nak turunkan jenazah tu adalah beberapa lampu yang terpadam. Tapi orang kampung pada waktu tu kan banyak orang alim-alim kan, jadi relax je lah, relax. Pasang balik lampu, turunkan balik jenazah. Lepas tu bila nak iringkan jenazah, mati balik lampu gas, nyalakan balik lampu gas. Ya Allah, kalau apa tak boleh bayangkan keadaan waktu tu. Memang cukup menegangkan, menyeramkan. Jadi selepas habis saja proses pengkebumian, habis jadi kambus, baca talqin. Talqin tu pula kata bapa Ramli, imam tu baca selalu je talqin panjang-panjang kan, zaman dulu talqin panjang kan talqin. Tapi waktu malam tu agaknya berapa kali lampu terpadam tu, jadi talqin dibuat agak pendek dan agak singkat. Mungkin sebab ialah seram kan. Waktu tu pula pukul 10 malam. Jadi dengan kata lain, keadaan dengan anginnya, dengan gelapnya, memang cukup-cukup menakutkan kan pada waktu tu.
Jadi untuk nak tak nak lah, malam tu Ramli tidur awal. Dia pasang kelambu awal. Mak dia pun pelik juga, dah kenapa kau pasang kelambu awal? Ini masih lagi pukul 11. Dia kata dia nak tidur awal. Dia takut apa-apa yang berlaku, apa-apa benda pelik yang berlaku. Sebenarnya gerak hati seorang anak kan, seorang yang pernah duduk dekat kawasan tepi kubur tu, mesti boleh rasa sesuatu yang tak kena. Kita pun ada naluri yang macam tu. Jadi lepas dia pasang kelambu, adik-beradik dia pun disuruh tidur. Jadi lebih kurang pukul 11 malam, 11.30, semua orang dah tidur. Selalunya rumah tu mesti akan dinyalakan satu lampu bukan Kalimantan, lampu gas kan, satu lampu gas akan dinyalakan dekat satu kawasan sudut, tak nak bagi gelap sangat. Ya, memang macam tu lah setiap malam. Jadi pada malam tu, tengah-tengah dia orang tidur, lebih kurang pukul 12 malam ke pukul 1 malam, tiba-tiba dengar orang minta tolong di kawasan kubur. Pada waktu tu, Ramli masih lagi belum tidur. Dia cuba lelapkan mata tapi tak boleh, dia kata. Mata dia cukup mencerah lagi. Bila dengar orang minta tolong tu bersahut-sahutan, banyak kali, tolong, tolong, suara lelaki. Waktu tu dia kata dia dah terbayang lah, entah bawa tu minta tolong daripada dalam kubur ke apa. Jadi, bila dah banyak kali minta tolong, bapak dia bangun tu. Mak dia halang mula-mula. Dah, kenapa nak kena bangun pula? Dia kata, bapak dia cakap kita kena tengok sebab kawasan rumah kita dengan kawasan kubur ni memang dekat dengan kawasan hutan. Takut-takut ada orang yang pergi tangkap burung ataupun pergi berburu, tiba-tiba dikacau oleh harimau dan dia minta tolong, kita kena beri bantuan kan. Jadi bapak dia pun bila dengar penjelasan macam tu, mak dia pun lepaskanlah bapak dia pun keluar rumah. Lepas keluar rumah, tak lama, lebih kurang 5 minit, bapak dia dah berlari masuk dalam rumah. Dalam keadaan terkocok-kocok, bapak dia masuk dalam rumah, bapak dia tutup pintu. Waktu tu dia adik-beradik Ramli dah memang tahu dah, memang bapak dia mesti nampak sesuatu yang tak kena ni, mesti ada lain macam ni. Jadi bapak dia masuk dalam kelambu. Mak dia tanya, dah kenapa? Ada orang ke? Kata, tak, bukan ada orang. Ada sesuatu dekat atas kubur. Bomoh tu ada dekat atas kubur. Bomoh tu apa tak boleh nak beritahu nama. Nanti kan saudara mara dia serang abang, mati abang ni tak? Bomoh tu ada dekat atas kubur. Mak dia kata, betul ke? Jadi dia ni laki bini. Ni Ramli tengok ni mak dia dengan bapak dia ni punya perangai. Laki bini terkecek-kecek pergi dekat kawasan tingkap. Sekali dia telak tingkap, memang mak dia kata, Astaghfirullahalazim. Pada waktu tu Ramli dah agak, mesti ada yang tak kena, mesti ada yang ada sesuatu dekat atas kubur. Belum sempat mak dia nak tutup langsir, waktu tu Ramli, dia punya perasaan meluap-luap nak tengok apa sebenarnya yang berlaku dekat kubur tu. Memang dia boleh nampak kawasan kubur tu daripada rumah dia orang, walaupun dihalangi dengan beberapa pokok kan, dia kata. Cumanya malam tu pula bulan terang, dia kata. Jadi apa yang ada kat kawasan kubur tu memang boleh nampak. Jadi sebelum mak bapak dia tidur, Ramli cepat-cepat keluar daripada kelambu nak tengok. Mak dia kata, jangan tengok. Tapi tak sempat mak dia pegang Ramli. Ramli pada waktu tu dia bersungguh nak tengok ni, nak tengok apa sebenarnya yang berlaku. Takut juga, dia kata. Dia pun selak langsir kecil-kecil, dia buka tingkap, dia selak langsir kecil-kecil. Tahu tak dia nampak apa? Dia nampak gula-gula duk berdiri dekat atas kubur tu. Abang tak boleh nak cakap nama tu sebab sekarang ni pukul 11.30 malam. Nanti kan huru-hara abang nak tidur. Gula-gula tu terpacak depan atas kubur sendiri. Dan kubur tu adalah kubur Bomoh tu yang baru dikebumikan. Dan bila dia berdiri dekat situ, ya Allah, dia kata pada waktu tu benda yang paling dia menyesal adalah kenapa dia pergi buka tengok. Tapi perasaan nak tahu, sebab itu dia buka. Lepas dia tutup balik langsir tu, dia masuk dalam kelambu. Mak dia pesan macam ni, istighfar banyak-banyak, baca ayat kursi, istighfar banyak-banyak. Pada waktu tu dia kata bukan setakat peluh, segala jenis peluh keluar. Dia dah tak boleh nak tidur pada waktu tu. Dan selalunya Ramli akan tidur dekat tempat yang paling dekat dengan pintu. Dia akan menjadi hadangan lah untuk adik-adik dia, tidur paling ujung sekali. Tapi pada malam tu dia kata dia tidur yang paling dekat dengan bapak dia. Sebelah kelambu tu ada, sebelah kelambu dia adalah kelambu bapak dia. Punyalah takut pada waktu tu. Dia nampak walaupun tak berapa jelas, tapi dia tahu itu adalah gula-gula yang duk berdiri dekat atas kubur. Dia kata benda tu dia esok paginya dia tak tanya dengan orang lain, dia tak cerita dengan orang kampung. Sebab dia kata kalau dia cerita dengan orang kampung, dia takut keluarga Bomoh tu marahkan
dia. Kau pandai-pandai buat cerita keluarga aku, bapa aku walaupun bomoh tapi alim tau. Takut dia cakap macam tu juga kan. Jadi untuk mengelakkan daripada benda-benda fitnah ke apa, kejadian yang pembawa berita yang salah, dia pun tak nak cerita dekat orang. Tapi dia sempat tanya dengan bapa dia, sebenarnya memang betul ke bomoh tu keluar daripada kubur bah? Dia kata. Jadi bapa dia cakap bukan bomoh tu keluar daripada kubur, itu sebenarnya ilmu dia. Bila tuannya dah mati dan ditanam, salah satu ilmu dia atau beberapa ilmu dia dah mula rasa hilang pedoman. Pedoman lah. Hilang keimanannya lah kan. Maksudnya tak tahu kat mana nak bernaung, kat mana nak berteduh bila tuannya dah meninggal. Itu yang dia duduk dekat atas kubur, nak tunggu mana tahu tuannya keluar daripada dalam kubur, menjadi teman untuk dia pula. Tapi bila dia duduk dekat atas kubur tu dan kita pula nampak, memang kita tahulah benda tu sebenarnya adalah teman ataupun belaan daripada bomoh tu. Itu yang bapa dia anggap bukanlah betul. Cumanya dia kata itu selalunya yang terjadi. Babak yang ketiga ni adalah babak yang paling tegang abang rasa dalam banyak-banyak daripada yang pertama, yang kedua tadi kan. Yang ketiga, pengalaman Ramli ni betul-betul abang rasa gila-gila. Ceritanya macam ni. Pada waktu tu malam. Dia kalau cerita tu memang tak keluar siang dia malam je. Waktu tu malam, hujan lebat, lebih kurang pukul 8 ke 9 malam. 9 ke 10 malam, hujan lebat gila. Rumah dia orang pula pada waktu tu daripada papan, atap pula daripada zinc. Jadi banyaklah kawasan-kawasan yang bocor. Dalam keadaan hujan yang kalang kabut ni, dia jagalah adik-beradik dia supaya adik-beradik dia dalam keadaan selamat. Mak ayah dia bergotong royong daripada dapur pergi ke depan, daripada depan pergi ke dapur. Tujuannya cari bekas nak tadah air. Faham kan? Kalau air masuk daripada bumbung bocor, air masuk. Bila air masuk, kenalah dekat lantai. Untuk mengelakkan daripada lantai tu basah, kita kenalah cari besin ataupun bekas untuk menampung air yang masuk ke dalam rumah tu. Itulah yang mak bapak dia buat. Banyak pula bocor. Ruang tamu bocor, ruang makan bocor, dapur bocor. Jadi dia jaga adik-adik dia, tujuannya untuk mengelakkan adik dia ke mana-mana, nanti tergelincir jatuh pula. Mak bapak dia gigih lah buat benda tu semua. Hujan pada waktu tu memang lebat selebat-lebatnya. Memang kalau bercakap pun memang terpaksa cakap jerit-jerit. Nak pula rumah dia pula dibuat daripada atap zinc, memang bunyi krok agaknya macam tu. Jadi waktu dah habis-habis, semua kawasan tempat air masuk dah ditadah dengan baldi dan juga dengan besin. Mak bapak dia pun duduklah bersama-sama dengan anak-anak. Dan bapak dia pun nyanyi-nyanyi lah biar menghiburkan hati. Dia kata pada waktu tu bapak dia masih muda lagi, masih berumur 30-an. Nyanyi-nyanyi lah dengan mak dia pun gurau-gurau lah dengan anak-anak. Jadi adalah juga adik-beradik dia yang takut, mak dia peluk, nenek-nenek. Jadi pada waktu tu malam. Jadi lampu masih lagi menyala. Diorang pun tak adalah nak tidur awal sangat. TV pun tak ada pada waktu tu. Jadi sambil-sambil bergelak-gelak, bercerita-cerita, sambil-sambil berehat-rehat. Dia menunjukkan pukul 11 malam. Jadi waktu dah pukul 11 malam tu, si ayah cakap lah, jomlah kita pasang kelambu dekat kawasan yang tak kena air. Waktu tu masih lagi hujan. Kita tidur dekat kawasan bilik. Sebab kawasan bilik tak kena dengan bumbungnya tak bocor. Airnya tak masuk ke dalam rumah. Jadi malam tu diorang pun pasanglah kelambu dekat kawasan bilik. Jadi tengah-tengah pasang kelambu tu, tengah adik-adiknya kecoh. Malam tu akan tidur sempit-sempit sikit lah sebab biliknya ada satu je. Jadi tengah kecoh-kecoh. Ni yang sedapnya. Tiba-tiba ada orang ketuk pintu. Tok. Tengah-tengah ribut kat luar ni. Tok. Kuat pula dia ketuk tu. Pada waktu tu terfikirlah si Ramli. Siapa pula yang datang tengah-tengah hujan? Ada akal ke tak ada akal? Gila apa? Waktu tengah hujan masih lagi dalam keadaan pukul 11 malam, masih lagi pergi merayau-rayau. Tak ada pula dia bagi salam. Agaknya dia bagi salam tapi salamnya agak slow lah. Assalamualaikum. Agaknya macam tu lah. Tapi ketuknya kuat. Tung. Jadi pada waktu tu bapak dia keluarlah daripada bilik. Ramli ni mengekorlah daripada belakang. Ada dua tujuan. Pertama, dia nak tengok siapa pula yang datang tengah-tengah malam. Mungkin kawan-kawan bapak dia ke, nak bagi rusa berhasil daripada berburu malam tadi ke, apa benda lah kan. Ataupun ada orang nak minta tolong ke. Jadi dia pun ikutlah bapak dia daripada belakang. Bapak dia selalu memang selalunya bapak dia tak kasih dia ikut, tapi pada malam tu bapak dia benarkan untuk Ramli ikut daripada belakang. Bunyi anjing kan, kau ajar kan. Serang-serang macam ni. Jadi bapak dia ikutlah bapak dia pula. Ramli ikutlah bapak dia daripada belakang.
Jadi bapak dia tak biarkan. Mungkinlah Ramli kata bapak dia pun seram jugalah. Siapa pula yang ketuk malam-malam ni kan. Okay. Jadi bapak dia pergilah dekat pintu. Bapak dia tanya, siapa tu? Dia kata. Tapi tak ada siapa pun yang nyahut dekat luar rumah. Masih lagi dinyahut dengan ketukan. Masih bila bapak dia tanya siapa kat rumah tu? Kat rumah. Siapa kat luar tu? Dia balas dengan tok 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 tok. Aku tanya siapa kat luar tu? Tok 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 tok. Dia tak balas dengan jawapan, tapi dia balas dengan ketukan. Jadi nak tak nak, bapak dia kenalah buka pintu. Hei, boleh bayangkan bapak dia pun dalam keadaan yang suram-suram tau. Dia punya lampu dia tak berapa terang sangat, sebab lampu pakai lampu gas kan. Bapak dia buka lah pintu. Buka pintu. Waktu tu Ramli dekat belakang bapak ni, memang Ramli nampak sebenarnya. Sekali bapak dia buka pintu, depan rumah dia ada ramai orang, dekat 100 orang. Semuanya pakai baju putih. Semuanya pakai baju putih. Dan semuanya memang tak nampak macam benda lain. Memang orang. Jadi bapak dia pun lepas buka pintu tu, ramai orang kat situ. Tiba-tiba depan pintu tu ada seorang tua tau. Dia tanya macam ni, "Cik, saya nak tanya, kubur kat mana?" Jadi bapak dia tergamam antara nak jawab dengan tidak aja. Kenapa nak tanya kubur tengah-tengah malam pukul 11 macam ni? Jadi bapak dia tanyalah, ada apa ya kena tanya kubur tengah-tengah malam ni? Itu kami nak kubumikan jenazah tu. Sekali Ramli tengok aja kat belakang ada keranda yang ditutupi dengan kain hijau. Dia kata waktu tu dia cukup macam, ini orang ke bukan? Ini orang ke bukan? Jadi dia kata, waktu tu dia nampak orang ramai, ada keranda. Lepas tu ada orang tua depan dia tanya kat mana kubur. Jadi bapak dia cakap, sekarang ni tak kena, siapa yang meninggal sebenarnya? Dia kata, saya tak tahu pun ada berita orang meninggal. Ada orang berita meninggal ni, kami nak ke bumi malam ni juga. Dia kata, oh okey lah. Kubur sebenarnya bukan sempang ni, kubur sempang depan. Oh ya ke? Okey, terima kasih ya cik, kami pergi dulu, kami nak kebumikan jenazah dulu. Jadi waktu tu bapak dia tak terus-terus tutup pintu. Bapak dia dengan Ramli masih lagi dengan pintu terbuka, tengok ramai-ramai orang ni semua pergi keluar daripada kawasan rumah diorang, bawa keranda menghala ke kawasan kubur. Yang peliknya, bila diorang semua masuk dekat dalam kawasan kubur, orang tu semua hilang. Waktu tu baru diorang sedar yang diorang nampak apa yang ada dekat depan diorang, makhluk-makhluk macam manusia tu bukanlah manusia, tapi daripada alam sebelah. Cepat-cepat bapak dia tutup pintu, masuk tidur. Bila mak dia tanya kenapa, cerita esok, tak ada cerita malam ni je. Jadi malam tu ribut, sampailah ribut tu esok pagi je, subuh baru hilang ribut tu. Jadi bila esok pagi je, Ramli tanya dengan bapak dia, pelik tak? Dia kata, malam tadi ada ramai, ayah perasan tak malam tadi ramai orang tu semua tak kena hujan. Macam hujan lebat, tapi orang-orang tu semua tak kena hujan. Macam hujan tu tak timpa dia orang. Bapak dia kata, perasan. Barulah esok siangnya, bapak dia cerita dengan mak dia, ceritalah dengan apa yang terjadi pada malam tu. Mak dia kata, ya Allah, ni apa pula cerita ni? Tiba-tiba ada orang makhluk alam lain tersesat pula. Sama ada dia sengaja sesat ataupun tak sengaja sesat, tak tahulah. Tapi sampai sekarang Ramli kata, kalau dia tengok keranda warna hijau, dia mulalah teringat yang cerita-cerita waktu dia sekolah dulu. Untuk kali ni sebenarnya abang cerita awal malam, pukul 11 malam. Sebab 11 lebih sikit lah, 11.15 macam tu. Sebab abang rasa tak sedap lah cerita kali ni. Rumah abang dekat dengan kubur kan. Jadi bila dapat cerita yang berkenaan dengan rumah kubur ni, abang rasa macam sangat dekat cerita tu dengan abang. Walaupun rumah abang bukanlah dekat sangat dengan kubur, tapi cukuplah daripada rumah boleh nampak kubur, itu dah cukup menakutkan. Okey, cerita yang seterusnya. Waktu tu Ramli dah besar. Berlaku satu peristiwa yang sangat pelik, dia kata. Dia tak adalah menakutkan sangat, tapi sangat pelik. Tiba-tiba ada seorang budak lelaki hilang dekat kampung tu. Hilang waktu tu katanya budak tu tengah main dekat padang sekolah. Padang sekolah terletak agak jauh daripada rumah dia orang. Budak tu hilang waktu tengah main, waktu petang. Dia tengah main kejar-kejar, tiba-tiba hilang macam tu je. Macam diculik dengan alien. Jadi ramai juga yang terkejutlah dengan apa yang berlaku dekat budak tu. Mula-mula orang kampung cari dekat kawasan padang sekolah, tak jumpa. Sampai ke malam-malam cari kat padang sekolah, tak jumpa. Lepas tu cari dekat kawasan hutan belukar, tak jumpa. Terpaksalah juga guna bomoh, guna tabib ke apa benda ke semua, cari budak tu hilang, tak jumpa juga. Jadi bila dah semalaman cari tak jumpa, orang kampung cari tak jumpa, bila besok paginya diorang pun report lah dekat pihak hospital. Report lah dekat pihak polis.
nyatakan yang ada budak hilang. Tapi dalam report tu agak pelik sikit lah bila mana budak tu hilang dekat padang sekolah. Bila budak tu hilang waktu petang, waktu main kejar-kejar. Padahal dia kata budak tu memang tak menghala pun dekat kawasan belukar tu. Memang budak tu sebenarnya tengah berlari. Kawan dia tengah kejar, main kejar-kejar. Budak tu tengah berlari, ada kawan dia kejar. Bila dia sampai dekat satu kawasan tu, budak tu tiba-tiba hilang. Bila budak tu hilang, yang situ kan kejar tu, mana kawan dia ni? Itulah jadi kecoh waktu tu, budak tu hilang. Jadi bila budak tu hilang, dah cari tak jumpa, tanya pihak polis, pihak polis pun bagi bantuan dengan anjing-anjingnya, cari untuk budak tu, mana budak tu pergi, tetap juga tak jumpa. Cari bomoh pun tak boleh nak tahu kat mana budak tu pergi. Jadi kawasan pencarian diluaskan daripada kawasan sekolah dan kawasan kampung diluaskan sikit supaya budak tu dapat ditemui dengan segera. Tapi cukup 3 hari cari, budak tu tetap juga tak jumpa. Entah kena corok kat mana. Waktu memang agak huru-hara jugalah. Jadi berita pada waktu tu, tahun berapa tak pula dia nyatakan pada abang, tapi dia kata masuk berita pada waktu tu budak hilang. 3 hari dah budak tu hilang, cari-cari tak jumpa. Dan tapi Allah Ta'ala nak tolong. Allah Ta'ala nak tolong. Pada hari yang ketiga ada berlaku kematian. Salah seorang nenek dekat kampung tu meninggal dunia. Jadi waktu nenek tu meninggal dunia lebih kurang malam waktu tu nenek tu meninggal. Jadi nak ke buminya besok pagi lebih kurang pukul 8, pukul 9 pagi, adalah 3 orang lelaki, memang kerjanya adalah penggali kubur, pergilah kat kawasan kubur. Sampai dekat kawasan kubur, tiba-tiba yang si 3 lelaki ni cepat-cepat bergegas keluar, report dekat Bapak Ramli dan report pada orang-orang kampung yang lain yang mengatakan budak tu dah dijumpai dekat kawasan kubur. Jadi ramailah orang kampung. Waktu tu kan memang dengar bila berita macam ni, semua orang kampung memang nak ambil tahu. Bukan kecoh, bukan kepo, tapi sebagai semangat kejiranan lah kan. Ramai orang kampung pergi ke kawasan kubur tu. Memang budak tu dijumpai dekat salah satu lubang kubur dekat kampung tu, dekat kawasan tanah perkuburan tu. Menjadi kebiasaan dekat kampung tu, katanya lubang kubur akan digali dalam 3-4 untuk senang. Kalau ada kematian, senang aja kemas-kemaskan kubur, lubang yang ada, terus boleh ke bumi. Tak adalah susah sangat nanti kan. Jadi budak yang hilang tu dijumpai dalam salah satu lubang kubur yang ada dekat situ. Jadi budak tu pun dibawa ke hospital. Sampai dekat hospital, bila budak tu dah sedar, dalam 3-4 hari lepas tu, budak tu pun dibawa balik ke rumah. Bila budak bawa balik ke rumah, orang kampung sekali lagi pergi ke rumah budak tu, nak tengok keadaan budak tu. Macam mana kau boleh hilang? Macam mana yang terjadi? Jadi mengikut cerita budak tu, waktu dia main kejar-kejar, tiba-tiba tengah berlari dekat padang, dia tersepak sesuatu dan tiba-tiba dia jatuh. Bila dia jatuh ke tanah tu, dia nampak tanah tu merah, terus dia pengsan. Dia tak ingat apa-apa. Yang dia ingat selepas tu, dia kata dia dibawa ke hospital, dia dah ada dekat hospital. Itu je yang dia ingat. Dia kata dia seolah-olah macam merentas ke satu ruang lain dan termasuk dekat kawasan kuburan. Itu je yang dia ingat, dia kata. Jadi tentang pengalaman budak tu betul-betul menjadi misteri. Satu kampung cerita tentang tu. Dan kes ni berlaku pada tahun 1990-an. 91-92 pada waktu tu. Jadi kebanyakan daripada orang kampung tu memang semua tahu tentang kehilangan budak tu dan budak tu jatuh dekat dalam lubang kubur. Padahal pada waktu tu budak tu memang ada dekat padang, menjadi saksi kawan-kawan dia. Semua kata dia orang ni tengah main kejar-kejar, tengah mengejar budak tu, tiba budak tu hilang. Rupanya budak tu terjatuh dekat dalam lubang kubur. Dan yang menjadi misterinya lagi adalah budak tu tak berumur panjang. Selang daripada beberapa minggu daripada peristiwa tu, budak tu tiba-tiba meninggal dalam tidur. Pelik, tapi itulah yang terjadi. Jadi apa sebenarnya yang berlaku dekat budak tu, tak ada siapa pun yang tahu. Apa yang berlaku, apa yang menyebabkan dia hilang dan terjatuh dekat dalam lubang kubur, tak ada seorang pun yang boleh bagi jawapan. Dan ia kekal misteri sampailah sekarang. Tapi Ramli sekeluarga duduk dekat kampung tu tak berapa lama. Jadi dalam lebih kurang selang beberapa tahun selepas kes budak tu hilang, diorang semua berpindah ke Kuala Lumpur dan duduk Kuala Lumpur sampailah sekarang. Tanah tu bapak dijual pada orang lain, termasuk dengan rumah-rumah tu. Ada alasannya, tapi sampai kesudah Ramli tak tahu alasannya kenapa bapak dijual tanah tu. Dan bapak dia pun dah meninggal, mak dia pun dah meninggal juga. Dia kata, jadi alasan kenapa bapak dijual tanah sampai sekarang dia tak tahu.
Cuma dia tak pernah balik semula ke kampung tu. Dia kata tak ada keperluan untuk dia balik kampung tu sebab tak ada siapa dekat kampung tu dah, semua dah meninggal dan dia pun sekarang ni dah tua lah. Dia kata dia dah beranak penak dah, belum bercucu lagi. Jadi dia kata itu adalah satu kenangan yang dia dan adik-beradik dia alami sewaktu dia orang tinggal dekat kampung tu. Terima kasih dengarkan cerita yang abang sampaikan hari ini. Abang harap-harap cerita ni menjadi hiburan dan iktibar. Tapi cerita ni abang baca malam tadi, abang rasa kecut perut. Abang rasa tak tahulah kenapa. Mungkin sebab rumah pun dekat dengan kubur kan, jadi cerita-cerita macam ni agak mengganggu. Jadi sebelum abang tamatkan cerita, abang nak sampaikan beberapa ucapan hari jadi macam biasalah. Selamat hari jadi yang pertama diucapkan buat 3 orang. Yang pertama adalah Syasha, yang mana hari jadinya jatuh pada 12 hari bulan 8. Seterusnya selamat hari jadi buat Abdul Latif, yang mana hari jadinya jatuh pada 14 hari bulan 8. Dan selamat hari jadi yang ketiga buat Danny Daniel, yang mana hari jadinya jatuh pada 19 hari bulan 8, iaitu anak bongsu kepada orang yang menghantarkan ucapan ni, iaitu Kak Lin. Dan Kak Lin doakan ketiga-tiga orang yang disayangi ni semoga panjang umur, murah rezeki, sentiasa diberikan kesihatan yang baik dan sentiasa dipermudahkan segala urusan, terutama anak dia yang bongsu yang bernama Danny Daniel. Ucapan hari jadi yang seterusnya datang daripada Alia Batrisha. Dia nak ucapkan selamat hari jadi buat bondanya, hari jadi yang ke-39, dan bondanya bernama Nilwasila. Hari jadinya jatuh pada 18 hari bulan 8 dengan ucapan selamat hari jadi bonda, semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik buat bonda. Ucapan hari jadi yang seterusnya datang daripada Cutie Hara. Dia nak ucapkan selamat hari jadi buat Abdullah Kushairi, yang mana hari jadinya jatuh pada 24 hari bulan 8 dengan ucapan selamat hari jadi, semoga sentiasa dirahmati Allah dunia dan di akhirat. Ucapan seterusnya datang daripada seorang suami yang bernama, tapi namanya bukan nama betul lah, nama nickname-nya adalah Garfu Sudu. Dia kata dia nak ucapkan selamat hari jadi buat isterinya yang tercinta, iaitu Nur Nabila Siden, yang mana hari jadinya jatuh pada 19 hari bulan 8 dengan ucapan terima kasih menjadi isteri yang hebat dan menjadi teman hidupnya, semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan sentiasa dirahmati Allah. Dan yang terakhir, abang ucapkan selamat hari jadi buat Syaz, yang mana hari jadinya jatuh pada 29 hari bulan 8 yang akan datang. Jadi daripada abang ucapkan selamat hari jadi, semoga panjang umur, murah rezeki dan sentiasa diberikan kesihatan yang baik. Terima kasih dengarkan cerita abang kali ini. Abang sepanjang cerita hari ini, abang minta maaf sangat-sangat kalau ada beberapa perkataan yang tidak lancar dan abang agak tersekat-sekat sebab pada waktu ni abang tengah selesema. Jadi mungkin musim jugalah tengah selesema ni kan. Jadi terima kasih dengarkan cerita kali ini. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.